Datuk Seri Anwar Templak Pembangkang didakwa bankrupt idea ketika berbahas. Wan Faisal persoal keputusan Johari larangnya berlegar di Galeri Awam di Dewan Rakyat. Menang tanpa bertanding, Mas Ermiati sah Ketua Sri Kandi baharu. PDRM panggil Razman Zakaria soal siasat berhubung isu kibar bendera Cina. Latifah Koya cabar Perdana Menteri nyatakan secara terbuka usaha lawan pembebasan Najib Razak. Dan KDN sudah mulakan kajian bagi menilai pindaan terhadap Akta Hasutan 1948. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Pembangkang didakwa bankrupt idea apabila tiada isu penting untuk dibahaskan di Dewan Rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengulas mengenai usaha kerajaan membasmi kemiskinan tegar berkata, pembangkang hanya mengetengahkan isu bersifat picisan. Katanya, perbahasan di Parlimen menjadi aneh dan tidak ada modal untuk berbahas apabila menyentuh soal songkok Perdana Menteri sengit atau tidak. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan pelancaran projek residensi madani di Putrajaya. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut menyentuh mengenai pendekatan berani diambil kerajaan dalam menaikkan gaji minimum walaupun ada pihak yang tidak senang dengan langkah itu. Tegasnya, perkara itu dilakukan dengan tekad politik yang jelas walaupun kerajaan berdepan cabaran. Tambahnya, belum pernah tercatat dalam sejarah mana-mana kerajaan kalah kerana membantu rakyat miskin dan menaikkan gaji yang sepatutnya. Saya tidak faham pandangan dan hujah yang dipertua ini. Itu yang diluahkan Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal terhadap keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang melarangnya berlegar di Galeri Awam di Dewan Rakyat. Bercakap kepada pemberita, Wan Faisal kini digantung mempersoalkan kenyataan Johari yang beliau tidak boleh berada di Dewan Rakyat kerana ia akan menimbul banyak masalah. Katanya, adakah dirinya menimbulkan masalah kepada sidang atau kepada Johari sendiri? Malah, Wan Faisal turut membangkitkan siri anime popular Bleach dalam hujahnya dalam mempersoalkan sebab yang dinyatakan Johari. Terdahulu, Ketua WPN Taqiyuddin Hassan bangun mempersoalkan respon Johari kepada Wan Faisal melalui surat bertarikh 15 Oktober lalu, di mana beliau menjelaskan keputusannya berhubung penggantungan Wan Faisal selama 6 bulan. Mas Ermiati Samsudin dari bahagian Masjid Tanah sah Ketua Sri Kandi Malaysia bagi penggal 2024-2027 selepas menang tanpa bertanding. Keputusan itu diumumkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan Parti JPP Bersatu Abdul Azim Muhammad Zabidi pada Majlis Pengumuman Keputusan Pemilihan Sri Kandi dan Sri Kandi Muda di Ibu Pejabat Bersatu. Pada majlis sama, Nurul Izzati Azmi dari bahagian Kapar diumum Ketua Sri Kandi Muda Malaysia, manakala Naib Ketua dimenangi Nabila Nur Sahar. Abdul Azim berkata sejumlah 181 Sri Kandi dan Sri Kandi Muda bahagian telah berjaya menjalankan persidangan masing-masing pada Sabtu lalu dan telah dihadiri sejumlah 6,852 perwakilan. Beliau berkata tugas JPP Pusat bukan hanya sekadar memuktamadkan penjumlahan undi yang diterima oleh calon-calon tetapi perlu memastikan tata cara dan peraturan pemilihan telah dipatuhi. JPP juga perlu memastikan prosedur pengundian dan pengiraan undi telah dijalankan dengan tertib dan teratur dalam persidangan Sri Kandi dan Sri Kandi Muda bahagian yang telah berlangsung di seluruh negara. Ketua Pesuruhjaya PAS Razman Zakaria dipanggil polis untuk disoal siasat berhubung isu perarakan kibar bendera Cina semasa Festival Guangdong Sedunia di Teluk Intan, Perak. Menerusi laporan Malaysia Kini, Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Sulizmi Afendi Sulaiman mengesahkan perkara itu.
Katanya, Razman memberi keterangan berkenaan kes Teluk Intan. Sebelum ini, polis menjalankan siasatan ke atas Himpunan Anjuran Pembangkang dan Gabungan NGO Teluk Intan atas dakwaan tidak memaklumkan kepada polis mengenainya. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris, kes itu disiasat mengikut Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dicabar untuk menyatakan beliau akan melawan usaha melalui semua jalan perundangan yang ada dalam pembebasan awal Najib Razak. Menerusi ciapan di laman X, Peguam Latifah Koya mencabarnya selepas Datuk Seri Anwar mengecam pihak yang mengkritik kerana menerima permohonan maaf Najib. Kenyataan itu selepas Datuk Seri Anwar menjelaskan tindakannya menerima permohonan maaf Najib adalah untuk menunjukkan kepimpinan yang baik, khususnya dalam situasi terdapat pihak lain mengemukakan permohonan secara baik. Latifah turut menegur Perdana Menteri kerana menggelar dirinya bapa negara, menyifatkannya sebagai konsep feudal yang tidak terkandung dalam perlembagaan persekutuan dan bertentangan dengan semangat reformasi. Kata bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM itu, ada sebab yang wajar mengapa media sosial dan internet meledak dengan kemarahan apabila Datuk Seri Anwar menerima permohonan maaf Najib. Latifah juga membangkitkan rekod kerajaan berhubung pengurangan hukuman Najib dan juga keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada pertuduhan rasuah. Kementerian Dalam Negeri KDN sudah memulakan kajian bagi menilai sama ada pindaan terhadap Akta Hasutan 1948 perlu dibuat supaya seiring dengan peredaran masa bagi menangani isu membabitkan pelanggaran daripada elemen agama, bangsa dan institusi diraja 3R. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pada masa sama, libat urus turut dilaksanakan bersama pemegang taruh dan pihak berkepentingan bagi meminda Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Katanya, perkara itu sedang diperhalusi di peringkat kementerian dan akan dibentangkan ke Jemaah Menteri untuk persetujuan dalam masa terdekat. Beliau menjawab soalan Ahmad Fadli Syahari, PN Pasir Mas, mengenai sama ada kerajaan sudah mengkaji keperluan untuk memasukkan akta yang disifatkan zalim seperti yang dijanjikan dalam Manifesto Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 Pakatan Harapan PH, contohnya Akta Hasutan 1948, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Saifuddin berkata, bagi pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, ia sedang diperhalusi oleh Kementerian Komunikasi sebagai langkah memperbaiki aspek keselamatan dan rangkaian susulan peningkatan penggunaan serta kebergantungan orang ramai terhadap perkhidmatan digital. Beliau berkata sebagai kementerian yang menerajui aspek keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam, KDN sentiasa komited dalam mengkaji dan menambah baik semua undang-undang di bawah kawal selia kementerian. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.